بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kuliah kali ketiga pada 2022. Ya betul ya, kali ketiga. Sebab Mac kira 3 lah. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita hari ini bermula muka surat 87. Ya, tajuknya kesederhanaan dalam semua perkara. Jadi kita faham maksud sederhana atau selalu kita sebut wasat atau wasatiyah. Ya, yang kita selalu kaitkan dengan makna sederhana. Tapi sebenarnya sederhana ini bermakna adalah apa yang terbaik mengikut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sederhana. Lebih daripada itu boleh membawa kepada melampaui batas. Kurang daripada itu boleh membawa kepada tidak cukup memenuhi suruhan dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sederhana ni bukan kita pilih yang tengah-tengah. Ya. Maknanya sederhana ini kalau solat zuhur itu 4 rakaat, bukanlah 2 rakaat, itu sederhana. Ya, kita tidak begitu. Ya, jadi apa yang Allah sudah perintahkan itu kita lakukan mengikut apa yang disuruh, itulah sederhana. Jadi alhamdulillah dalam semua perkara Allah tidak menyusahkan kita. Allah tidak memberatkan kita dan membebankan kita. Ya, Allah tahu apa yang kita boleh buat sebab kita pun Allah yang buat. Ya. Kalau kita ni kuasa lain yang buat dan datang pula kuasa lain memerintahkan kita buat itu ini tanpa mengetahui kemampuan kita, itu mungkin ada masalah. Kita ini dicipta, dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebegitu rupa dan diletakkan fungsi juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut apa kemampuan kita yang Allah tahu kerana Allah yang ciptakan. Ya, jadi Islam ini tidak pernah membebankan sesiapa. Dan orang yang merasa dirinya terbeban apabila mengikut syariat sebenarnya bukanlah terbeban. Tetapi kerana dia tidak bermujahadah melawan hawa nafsu. Dia tidak bermujahadah menolak dosa dan maksiat. Ya, jadi kita memilih sederhana ini dengan makna lain, kita memilih untuk melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Ini yang Allah Subhanahu Wa sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-67. Ya, wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut. Dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul-betul sederhana antara kedua-dua cara itu. Iaitu di tengah-tengah antara bakhil dan kedekut. Ini tengah-tengah pula, boleh pula ambil tengah-tengah. Ya, inilah sebenarnya wasat tadi, iaitu memilih yang paling tidak melampau. Ya. Boros itu melampau, kedekut itu melampau. Jadi yang kita pilih adalah tidak boros dan tidak kedekut. Dan itulah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW mengatakan bahawa sebaik-baik pekerjaan apabila dilakukan dengan sederhana. Sederhana sekali lagi saya sebutkan, khairul umuri awsatuha. Ini bukan bermakna kalau sederhana tu janganlah rajin sangat. Biasa-biasa je. Bukan begitu. Ya, kalau KPI 100 tu ambil yang sederhana je lah. Capai 50 pun okey dah. 50 exit policy. Berulang-ulang boleh keluar kan, boleh diberhentikan. Jadi maknanya sederhana itu baik atau tidak. Yang penting kita faham makna sederhana. Begitu juga dalam urusan rumah tangga. Ya, apa yang menjadikan kita membazir dan apa yang menjadikan kita melampaui batas. Kita tengok muka surat 88. Ya, ini tentang membazir dan melampaui batas. Syariat Islam menganjurkan umatnya supaya hidup dalam sederhana dalam semua aspek kehidupan dan melarang membazir.
serta melampaui batas dalam menikmati kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita selalu dengar firman Allah ini, surah Al-Isra ayat yang ke-27. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara syaitan. Sedangkan syaitan itu pula ialah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Seolah-olah digambarkan di sini, bila kita ini seperti saudara kepada syaitan, maknanya tak ada beza kita dengan syaitan. Dan siapakah syaitan itu? Makhluk yang paling kufur. Besar rupanya membazirnya. Dia bukan sekadar membazir itu, bukan sekadar kita melanggar moral. Bukan sekadar kita tidak beradab. Bukan sekadar kita tidak mengikut norma. Tidak. Membazir itu kufur. Kenapa? Kerana membazir itu orang yang membazir seperti saudara kepada syaitan. Tak ada beza dengan syaitan. Jadi syaitan itu siapa? Makhluk yang paling kufur. Jadi Masya Allah. Ni dekat-dekat nak masuk Ramadan ini, soal membazir ini kena betul-betul teliti dan muhasabah. Sebab itu saya kata kurma tahun ini nak beli lagi yang baru. Kurma tahun lepas ada lagi. Pasal apa beli kurma? Sebab nak buat iftar. Kenapa kurma? Kenapa tidak buah mata kucing? Mengikut sunnah. Rasulullah memilih rutab. Kalau tak ada rutab, baru tamar. Tak ada tamar, baru air masak. Rutab itu kurma yang belum kering. Tamar itu kurma yang telah kering. Semuanya buah kurma. Kalau tak ada, barulah tamar. Barulah air masak. Jadi kita ni nak ikut sunnah, belilah buah kurma. Tak kiralah rutab ataupun tamar. Sebab nakkan sunnah. Rupanya kita sudah melakukan dosa dalam nak buat sunnah tadi. Dosa macam mana? Dosa membazir. Itu yang selalu orang terlepas pandang. Jadi sebab makan kurma itu sunnah, jadi beli banyak-banyaklah. Lepas itu lupa rupanya membazir itu kufur. Membazir itu seperti saudara syaitan, dan syaitan itu adalah kufur. Paling kufur. Banyak benda makhluk yang kufur pada Allah. Tapi syaitan yang paling kufur. Jadi di situ, itulah yang menguji kesediaan fikriyah kita. Masuk silakan. Puan Salbiah. Baru nak tanya tadi mana Puan Salbiah, tak nampak. Jadi persediaan Ramadan ini antaranya persediaan fikriyah. Persediaan ilmu, fikiran, akal. Supaya kita tahu menakhodai diri kita dalam Ramadan ini. Ini dah terlampau ni. Berhenti. Pergi bazar Ramadan, punya 2 tahun tak pergi bazar Ramadan. Kan? Tahun lepas ada, tapi jarang-jarang, tak semeriah dulu. Tahun ni meriah insya-Allah. Rezeki orang berniaga di bazar Ramadan. Kita pun rezeki boleh makan apa yang dulu tak ada. Jadi kita pun dah 2 tahun ini, hari pertama tu jangan ceritalah, benda yang lama dah teringin, masa ni lah kita nak ambil, nak beli. Jadi sudah menjadikan kita ini orang yang membawa kepada kekufuran kalau sekiranya pembaziran itu berlaku. Jadi insya-Allah kita sama-sama fikir dulu sebelum buat. Dan disebut Allah juga dalam ayat yang ke-26, dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau. Wala tubadzir tabzira. Ingatan lagi kepada kita, jangan membazir dengan hartamu dengan boros yang melampau. Jadi yang dimaksudkan melampaui batas ini, apa yang digariskan Allah, maknanya kita mengikut hawa nafsu sehingga tersesat dan tersasar daripada jalan Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani yang pernah berlaku. Yang mana ini dirakamkan di dalam Al-Quran, di mana firman Allah yang bermakna, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau-lampau dalam agama kamu secara yang tidak benar,
Dan janganlah kamu menurut hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia dan juga mereka telah tersesat dari jalan yang betul. Orang yang melampaui batas semasa dia melakukan ibadah tawaf mengelilingi Kaabah. Ya, ada kumpulan yang dia tawaf dalam keadaan berbogel, melampaui batas. Ada kumpulan bertawaf dalam keadaan menutup seluruh tubuhnya, tidak ada apa yang nampak. Tetapi perintah Allah kepada umat Muhammad tawaf dengan cara yang macam mana? Boleh tutup muka? Boleh tutup muka tidak? Tak boleh tutup muka. Dan lelaki macam mana pakaiannya? Separuh tidak berpakaian. Maknanya, kalau saya perincikan nanti dia jadi tajuk lain haji pula lah. Jadi tajuk umrah pula. Ya, pakaian ihram itu di dalamnya tidak ada pakaian. Ya, lepas tu kena ikat kemas-kemas. Bahu pun dibuka sebelah. Kan? Kerana apa begitu pakaiannya? Supaya kita dapat membezakan di antara orang yang sederhana dengan orang yang melampaui batas. Ya, saya katakan tadi, melampaui batas itu bagaimana? Tawaf mereka berselubung sepenuhnya dan yang satu lagi tidak berpakaian sepenuhnya. Jadi tengah-tengah kita adalah dengan pakaian ihram. Ya, jadi yang berpakaian ihram, siapa yang suruh desain macam ni? Mesti putih, mesti tidak berjahit, mesti tidak bersambung. Jahit tepi boleh. Yang bersambung tak boleh. Dia menyambungkan kain kepada kain yang lain tak boleh. Supaya dia tidak nampak seperti pakaian. Ya, dia selembar kain yang dibelit menutupi tubuh badan. Dan itu pun tidak sepenuhnya. Supaya sederhana. Nah, kita bagi laluan dulu. Okey. Jadi satu contoh. Ya, itulah contoh. Apa yang dikatakan Allah di sini, ahli kitab jangan melampau. Tidak berpakaian itu melampau. Menutup sepenuhnya itu melampau. Puasa kita dengan puasa umat terdahulu bagaimana? Bila Allah kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berpuasa sebagaimana umat yang terdahulu sebelum kamu, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Umat yang terdahulu puasa macam mana? Macam mana puasa Nabi Adam? Macam mana puasa Nabi Nuh? Macam mana puasa Nabi Musa? Macam mana puasa Nabi Syuaib? Macam mana puasa Nabi Daud? Macam mana puasa Nabi Yunus? Macam mana puasa Nabi Musa dan Nabi Isa? Siapa tahu angkat tangan. Ini sebab nak masuk bab supaya kita berbeza. Ya, dengan umat yang terdahulu. Walaupun perintahnya sama. Kenapa berbeza? Kerana tidak ada yang melampaui batas. Puasa macam mana pun. Nabi Daud puasa setengah tahun. Setiap tahun dia berpuasa separuh tahun. Sebab berpuasa selang sehari. End up, separuh tahun puasa, separuh tahun tak puasa kan. Itu Nabi Daud. Kalau Nabi Adam, kalau Ibn Katsir gambarkan puasa Nabi Adam ini adalah puasa hari 13 hari bulan, 14 hari bulan, 15 hari bulan, setiap bulan yang kita gelarkan hari putih. Itu puasa Nabi Adam. Dalam Quran tak perjelaskan macam mana Nabi ini puasa, Nabi tak. Tetapi sejarah yang dilihat oleh pakar sejarah dalam sejarah Islam. Dan mereka katakan Nabi Adam puasa, ada yang kata Nabi Adam puasa pada 10 Muharram. Sebab pada waktu itu, 10 Muharram itulah hari Nabi atau tarikh Nabi bertemu dengan Hawa di Arafah. Nabi 10 Muharram, Nabi Adam puasa. Kemudian ada yang kata Nabi Adam puasa 40 hari setahun. Ada yang kata Nabi Adam puasa setiap hari Jumaat. Sebab hari Jumaat itu hari Nabi Adam dicipta, hari Jumaat hari Nabi Adam diturunkan ke bumi, hari Jumaat hari Nabi Adam mendapat pengampunan. Okay? Beza tak dengan Nabi Muhammad? Beza? Kemudian macam mana puasa Nabi Yunus sewaktu berada dalam perut ikan paus?
Dan apabila dimuntahkan Nabi Yunus daripada perut ikan paus itu, Nabi Yunus, macam mana Nabi Yunus buka puasa? Makan apa? Sejarah mengatakan Nabi makan labu yang tumbuh di tepi pantai. Pesisir pantai ada pokok labu, Nabi makan. Wah, lamanya berpuasa dalam perut dalam perut ikan paus. Nabi Ibrahim berpuasa setiap kali menerima wahyu, dan cara itu diikuti oleh anak-anaknya Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan cucunya Nabi Yakub. Itu cara Nabi Ibrahim. Nabi Musa puasa 40 hari setahun. Itu diperintahkan kepada umat Yahudi yang mengikuti Nabi Musa. Kepada Nabi Isa 50 hari setahun. Nabi buat betul dah, tapi akhirnya pengikut-pengikut itu, penganut-penganut itu, dia pandai-pandai dia. Kalau puasa yang itu jatuh pada musim panas, dia kata kita tangguh puasa kita pada tahun ini ke musim luruh. Sedangkan Allah menegah. Ya, jadi akhirnya mereka menjadi orang yang tidak taat dan patuh. Tetapi cara mereka ini berpuasa tidak bersahur. Tidak menjadi satu nak kata wajib, tidak wajib lah. Satu perkara yang diambil berat sahur itu, tidak. Tapi kita, sahur itulah selewat-lewatnya adalah yang terbaik. Ya, itu untuk umat Muhammad. Itu berbeza. Kemudian, apa yang kita buat di waktu sahur selain daripada makan sahur? Ada orang mengaji kan? Ada orang solat tahajud, ada orang solat witir, ada orang tarawih pun ada. Terlepas tadi. Ya, tertidur awal lah. Bangun sahur tu masih lama tempoh. Okey, kita solat tarawih, witir dan sebagainya. Dan pada waktu itulah sebenarnya dalam surah Ali Imran dinyatakan bahawa sesungguhnya kebahagiaan manusia di dunia ini apabila mereka beroleh perempuan-perempuan. Mereka beroleh anak-anak, mereka ada harta, mereka ada emas dan perak, mereka ada haiwan ternak, yang mereka ada ladang-ladang. Tetapi kata Allah, sesungguhnya yang lebih bahagia dan beruntung adalah orang yang bertakwa. Kerana di syurga mereka beroleh segala-galanya. Dan selain orang yang bertakwa, orang yang berdoa, kata Allah. Berdoa macam mana? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan jauhilah aku daripada azab neraka. Dan siapa lagi? Orang yang as-sabirin, was-sadiqin, wal-qanitin, wal-munfiqina, wal-mustaghfirina bil-ashar. Dalam ayat yang ke-17, Allah sambung. Orang yang sabar, orang yang bertakwa, orang yang qanitin, orang yang taat, wal munfiqin, orang yang berinfak, bersedekah, dan wal mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar, meminta keampunan. Bila? Pada waktu sahur. Waktu sahur ada bulan Ramadan sahaja atau waktu sahur ada setiap hari? Setiap hari ada waktu sahur. Cuma kita bersahur ke tidak, itu cerita lain. Ya, sahur itu waktu sebelum matahari terbit. Jadi waktu itu bangun minta keampunan, diampunkan Allah, insya-Allah. Ya, jadi itulah beza antara puasa kita yang wasat, yang sederhana dengan puasa orang yang tidak sederhana. Tak bersahur, mungkin tidak berbuka pun. Ya, kita bersahur dan kita berbuka. Itulah puasa yang sederhana. Ya, jadi alhamdulillah dengan kesederhanaan ini ia banyak menjadikan hidup kita lebih mudah dan lancar. Dan orang yang hidup berlandaskan dorongan hawa nafsu menikmati segala kurniaan dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala akan berada jauh daripada jalan kebenaran. Ya, sebab itu kita perlu tidak meletakkan diri kita ini mudah didorong oleh hawa nafsu. Terasa nak sesuatu, tak boleh dah, kena beli juga macam-macam mana pun. Mahal pun kena beli juga. Sebab orang lain semua ada, takkan kita tak ada. Orang gaji kecil dari kita boleh beli, takkan kita tak boleh beli. Itu hawa nafsu. Jadi kita boleh tak kawal itu? Kalau kita boleh kawal, maka insya-Allah kita dekat dengan jalan kebenaran.
Ya, mereka sanggup mengubah ketentuan Allah seperti mengubah ayat-ayat Allah, menghalalkan yang haram dan sebagainya, sehingga Allah mengunci hati mereka dan mereka tidak dapat membezakan batas yang telah ditentukan Allah dan Rasul. Tak naklah kita jadi orang yang Allah kunci hati sehingga kita tidak boleh bezakan yang mana baik, yang mana sederhana, yang mana melampaui batas. Ya, jadi kita nak jadi orang yang wasat. Ya, dan ini juga disebut oleh Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu, kerana sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang melampaui batas. Benda yang Allah kata harus, janganlah harus itu jadi haram. Ini orang melampaui batas. Kadang-kadang kita dengar, kadang-kadang orang tua kata apa, jangan jadi lebih alim dari Nabi pula. Ya, apa maknanya? Alim itu maknanya mengetahui. Jangan tahu lebih pada Nabi, macam tak kena pula. Maknanya jangan lebih-lebih daripada apa yang Nabi buat. Seolah-olahnya begitu. Ya, jangan lebih alim dari Nabi pula. Jangan lebih-lebih. Sebab yang Nabi buat itulah yang terbaik. Kalau lebih-lebih itu pun tak semestinya jadi terbaik. Lebih-lebih itu boleh menjadikan ia tidak terbaik. Jadi senang. Sebab itu datang Rasulullah SAW menjadi qudwah yang hasanah, ya, yang kita boleh ikut secara praktikal. Ya, Quran itu datang dalam bentuk yang kita tak nampak sifatnya itu. Ya, tetapi datangnya Rasulullah menterjemahkan Al-Quran dalam bentuk amali. Jadi kita lihat bagaimana Nabi buat. Jadi itulah yang membantu kita. Kemudian firman Allah, kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Demikianlah kami metrikan atas hati orang yang melampaui batas. Dah cop moho dah. Ya, pada hati orang yang melampaui batas. Apa yang dicop? Ya, apa yang dicop atas hati orang yang melampaui batas? Cop, Allah tak suka. Ya, ini dah ada cop ni, maknanya orang cop gini masuk list senarai orang yang Allah tidak suka. Ya, kalau membazir masuk list syaitan, kufur. Yang ini masuk list orang yang Allah tidak suka. Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Jadi bagi orang yang melakukan perbuatan membazir, melampaui batas, memperguna nikmat kurniaan Allah pada jalan yang salah dan tidak diredai Allah adalah dikira sebagai kufur nikmat berdasarkan ayat yang berikut. Yang muka surat 90, apa ayatnya? وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amat keras. Ya, satu amaran yang tegas dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 ini. Ya, demi sesungguhnya itu satu ikrar. Ya, sumpah Allah, jika kamu bersyukur, aku tambah. Tetapi jika kamu kufur, sebab itu orang membazir itu jadi saudara syaitan, sebab syaitan itu kufur. Orang membazir itu kufur. Ya. Tetapi kalau kamu kufur, maknanya tetapi kalau kamu membazir, azab Allah itu amat keras. Ini yang orang selalu tidak ambil berat, soal membazir ini. Ya, jadi kita kena kreatif dengan apa yang kita ada supaya kita tidak jadi membazir. Nak buat macam mana ni baju kita dalam almari banyak? Orang perempuan. Nak pakai dah out of season. Tak sesuai dah nak pakai sekarang. Tapi masa musim dia tu, semua warna kita beli. Kan? Bila dah di luar musim, tak boleh nak pakai dah. Kalau pakai macam baru keluar gua ke apa, tidur 3 bulan ke apa, tidur 3 tahun ke. Ya, kalau keluar gua, pakai baju yang orang dah tak pakai dah.
Sudah, macam mana nak buat dengan baju? Nak berkarya dengan kreatif supaya baju itu tidak menjadikan kita kufur. Nak pre-love jual. Kalau ada orang nak belilah. Pasal orang tu pun bagi dia luar musim dah ni. Nak sedekah pada orang mangsa banjir. Nak sedekah pada rumah anak yatim. Nak sedekah pada orang yang memang tidak ada kemampuan membeli pakaian. Sedekah orang macam gitu. Dia tak ikut season dah. Betul tak? Asalkan boleh jadi baju menutup auratnya, keaibannya, cukup. Jadi lepaslah kita, selesai baju. Lepas tu buah kurma pula. Macam mana nak buat buah kurma kita ni? Kek kurma, biskut kurma, talam kurma. Kalau boleh buat roti bubur kurma juga. Nak selamat, jangan kurma itu menjadi sebab kita kufur. Kan? Banyak rupanya yang menjadikan kita ini sebenarnya boleh menjadi kufur. Dan azabnya sangat keras. Jadi macam mana? Jadi lepas ini, jadikan itu satu keutamaan pada diri kita untuk selesaikan kalau boleh sebelum masuk Ramadan. Sebagai persediaan maliyah. Dalam nak masuk Ramadan, 4 persediaan. Tadi saya sebut fikriyah kan? Persediaan akal, ilmu, belajar, tahu. Macam mana Ramadan ini menjadikan kita bertakwa. Kita nak buat apa masa sahur? Berdoa minta ampun. Kita nak buat apa di siang hari bulan Ramadan? Macam-macam kita boleh buat. Cuma pastikan kita ini tak seperti baldi bocor. Bubuhai keluar. Tak penuh-penuh baldinya. Seolah-olah kita buat amal soleh. Langsung tidak dikira, tidak dihitung. Buat amal soleh, hilang. Buat amal soleh, hilang. Macam air masuk, hilang. Kenapa hilang? Sebab kita lakukannya tanpa ikhlas untuk Allah semata-mata. Dia jadi sia-sia. Allah kata nanti carilah orang yang kamu buat kerana dia nanti di akhirat. Jangan cari aku. Kamu bukan buat kerana aku. Kamu buat kerana bos. Cari bos di akhirat nanti. Tak mau. Jadi kita buat kerana Allah, kerana sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melapangkan, memudahkan, menolong, membantu saudaranya semasa di dunia, Allah akan melapangkan, memudahkan, melancarkan, membantu, menolong, menyelesaikan urusannya di akhirat. Satu perkara. Sampai macam gitu. Jadi nampaknya kita memang tak ada pilihan. Di akhirat nanti kita hanya perlukan pertolongan Allah. Kita tak boleh minta tolong mak, tak boleh minta tolong ayah, tak boleh minta tolong untuk imam, tak boleh minta tolong siapa-siapa pun. Yang hanya boleh menolong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bila Allah kata nak suruh aku tolong boleh. Tapi dalam dunia tolong orang. Satu kali tolong orang, satu kali aku tolong engkau. Di sana. Jadi kita pun dah kurma banyak, sedekah. Tu dah tolong orang dah tu. Persediaan maliyah iaitu persediaan harta kita. Jadi, balik kepada kesederhanaan, saya ajar ini, saya sebutkan ini, kita baca kitab sama-sama, ini adalah bersifat sangat teoretikal. Sifatnya sangat tidak amali. Itu untuk kita tahu sahaja, melengkapkan fikiran kita. Tapi lepas ini, macam mana nak buat? Aku rasa ada, aku membazir ni. Tulis. Pakaian, makanan, perhiasan, kasut, tudung. Brush tak? Brush selalunya beli 10, dia akan tinggal 1 je. Ya 1 tu tak hilang-hilang, tak tahu kenapa. 9 tu lagi mana pergi tak tahulah. Apa lagi yang macam gitu ya. Kadang-kadang scarf rambut macam tu juga. Tambah-tambah orang ada ramai anak perempuan. Tanya seorang pun tak ngaku. Betul tak? Tapi tak ada. 9 memang akan hilang, 1 tinggal. Yang 1 tu tak akan hilang insya-Allah. Jadi, kalau perhiasan kita banyak ni, aksesoris kita banyak, kita suka kumpul itu, kita suka kumpul ini, ya Allah selesaikan sebelum kita mati. Supaya kita tidak jadi orang yang melampaui batas. Dan
Sayyid Al-Qutub dalam kitab tafsir Fi Zilalil Quran menyatakan bahawa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mentafsirkan pembaziran itu dengan berbelanja pada tempat yang tidak wajar atau secara yang tidak diharuskan oleh Allah. Dan ukuran perbelanjaan dalam Islam ialah kesederhanaan kerana ia merupakan panduan yang membataskan antara keperluan hakiki, pembaziran dan antara kemurahan hati dan kebakhilan. Ada orang membazir kalau bersedekah? Ada. Dia bersedekah banyak sangat? Adakah? Apa salahnya kalau bersedekah banyak? Adakah itu melampaui batas? Saya bawa satu senario ya. Orang yang banyak bersedekah tetapi dia tidak menafkahi anak-anak dan isteri. Faham? Sedekah itu baik kan? Tetapi dia melampaui batas dalam urusan sedekahnya. Kerana dia tidak mengutamakan kewajipan. Sedekah itu sunnah, nafkah itu wajib. Tapi nafkah tak bagi. Sedekah bagi. Jadi sedekah itu boleh jadi melampaui batas. Faham kan? Macam tadilah. Sunnah, makan kurma, beli kurma sampai membazir. Jadi bertembung. Sunnah dengan dosa. Tak jadi dah. Ya, jadi inilah perlukan kepada akal. Dan sesungguhnya pembaziran itu bukanlah semata-mata dalam soal penggunaan wang dan harta benda, malah menggunakan masa dan umur. Selalu kita bangkitkan membazir ini berkaitan hal-hal material. Ya. Tapi macam mana orang membazir masa? Ramai sungguh orang membazir masa ni. Kita semua suka membazir masa. Ya, antara orang yang membazir masa adalah hatinya diam, tidak berzikir. Sedang dia tidak berfikir apa-apa, dia tidak berbicara apa-apa, tapi dibiarkan hatinya itu diam sia-sia. Sedang hatinya boleh berzikir. Ya, jadi itu antara contoh kita yang menggunakan masa secara sia-sia. Akhirnya umur kita juga sia-sia. Sebab umur dan masa itu selalunya berkait. Begitu juga dalam soal menggunakan bahan dan alat tenaga yang perlu diambil perhatian. Islam menganjurkan umatnya agar berjimat cermat dalam perbelanjaan supaya menjadi asas kesejahteraan dan kekukuhan ekonomi negara. Di samping itu, Islam melarang umatnya membazir kerana ia merupakan perbuatan keji dan amalan syaitan. Dan sesungguhnya harta yang dimiliki ialah hak Allah yang dipinjamkan. Kita hanya mengurus saja. Sama ada pengurusan kita itu ke arah yang Allah redha atau pengurusan itu ke arah yang Allah tidak redha. Ya, kita nak masuk bulan Ramadan dari segi maliyah, dari segi harta kita, adakah kita sudah membayar fidyah sebagai contoh? Masih adakah hutang fidyah kita ini? Hutang fidyah itu macam mana? Kalau dulu pernah mengandung atau menyusukan anak, kita tidak berpuasa. Sedang pada masa itu bulan Ramadan. Kenapa tidak berpuasa? Kerana mengandung ataupun menyusukan anak. Kalau puasa, susu tak keluar. Dia kena minum banyak. Baru susu keluar. Jadi bila susu tak keluar, yang mudaratnya siapa? Ibu atau anak? Boleh jadi dua-dua. Boleh jadi ibu saja. Boleh jadi anak saja, kan? Sebab anak yang kalau dia boleh minum susu botol, susu bukan susu ibu, tak ada mudarat sangat dia kenyang. Ya, tapi ibu yang susunya tak boleh keluar. Tak pasti kerana tak cukup air ataupun sebab-sebab lain. Mungkin mudaratnya pada ibu dan mungkin mudarat dua-dua sekali. Jadi ada orang memilih untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan kerana dia menyusukan anak atau dia mengandungkan anak. Jadi dia kena ganti ke, dia kena bayar fidyah ke macam mana ni? Ada yang tahu? Ya? Salah tak apa, tak ada orang tahu pun kalau jawab salah. Adalah kita pakai mask. Dua-dua. Maknanya kena puasa dan kena bayar fidyah. Betul jawapannya. Maknanya kalau kerana anak, maka kita kena ganti puasa dan bayar fidyah. Tapi kalau kita tak
puasa pada masa mengandung atau menyusu anak, tak puasa kerana bimbang keselamatan diri kita. Anak okey. Tak ada apa kita nak bimbang masa mengandung anak dalam perut. Kita yang tak puasa sebab kita bimbang kita ni masuk angin. Kalau masuk angin kita jadi gastrik yang teruk, misal kata. Mudarat. Sampai kita boleh untuk tidak berpuasa, nanti kita kena ganti kemudian. Ini kita fikir diri kita je, anak okey. Ini kena bayar fidyah atau tidak? Tadi sebab anak, sekarang sebab ibu. Tidak payah bayar fidyah. Puasa sahaja. Tapi tak puasa-puasa. Sampailah masuk Ramadan seterusnya. Lepas itu baru kena puasa dan bayar fidyah. Sebab fidyah itu denda kerana tidak menggantikan puasa. Bukan denda kerana dia tidak puasa semasa mengandung. Faham kan? Jadi ceritanya nak cakap di sini ialah fidyah tu bayar dah ke? Kan? Tahu bayar fidyah begini. Bayar dah ke belum? Dan dia berganda tidak fidyah ni? Berganda, perlu digandakan kepada orang yang mampu. Orang yang tak mampu, tak perlu ganda. Tapi kita bab-bab ni, semua jadi tak mampu lah. Kan? Pergi bazar Ramadan, elok boleh beli shopping RM50-60. Kuih dengan nasi dan sebagainya. Tapi bayar fidyah, saya dalam kategori tak mampu. Jadi Masya Allah, banyaknya hutang kita dengan Allah. Bila kita nak selesai? Jadi tak selesaikan itu, maka kita menjadi orang yang bakhil pada diri sendiri. Tidak mahu membayar hutang kepada Allah. Satu pengajaran untuk kita. Orang perempuan lah, sebab mungkin dia banyak bersangkut dengan orang perempuan bila haid. Kan tak puasa? Kena ganti sahaja, tapi tak ganti. Masuk tahun baru, Ramadan baru dah lepas, dah kena fidyah. Tapi tak bayar. Macam mana pula nak bayar fidyah? Nak bayar kat mana? Berapa harganya satu hari? Bersamaan secupak beras. Makan berapa kalau makan beras basmati? Bayar zakat fitrah. Makan beras basmati, bayar zakat berancur. Basmati RM21 seorang untuk zakat fitrah. Kalau tidak, RM7 beras biasa. Jangan ikut orang. Kita pun tanya berapa tahun ni zakat fitrah? Semua jawab 7. Orang lain makan beras biasa, kita basmati, kita pun 7 juga. Tak jadi. Kita kena tahu beras kategori kita apa. Tanya. Sebab ini berbeza mengikut negeri-negeri. Jadi tanya, kalau di Selangor, kalau di wilayah persekutuan, macam mana? Saya makan beras gini-gini. Amil pun cakap lah, okey, kalau beras tu RM7. Bayarlah RM7. Tapi fidyah kalau negeri Selangor hanya RM4 sahaja. Jadi RM4 tu bermakna satu hari lah. Kalau 7 hari, jadi RM28. Kalau berganda jadi RM56. Berganda lagi. Katalah fidyah dah sampai berbelas ribu. Itulah jadi kategori tak mampu tadi tu. Jadi kalau nak bayar sebab itu kita masih ada harta. Sebab bila kita sudah tidak ada apa-apa, waktu itu kita ingin membayar denda, kita tak boleh bayar, tak ada duit. Dan hutang itu kekal menjadi hutang. Hutang dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berhati-hati tentang harta ini. Dan kita nak mengurus harta yang kita ada ini adalah harta Allah, dan kita nak urus ke jalan yang Allah redha. Dan berikanlah kepada kerabatmu, kata Allah, dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing, dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau-lampau. Lagi sekali Allah sebut, wala tubazir tabzira, dan janganlah boros yang melampau-lampau. Dan syariat Islam menganjurkan supaya berbelanja dan memanfaatkan nikmat kurniaan Allah secara sederhana dan berhemah. Walau banyak sekalipun harta kita, cara belanja tetap sederhana dan berhemah. Dia tak boleh, dia kan banyak harta, biarlah dia membazir. Masalahnya dia bukannya guna duit orang. Tak boleh. Membazir itu tidak pernah dibenarkan kepada sesiapa pun. Orang kaya atau orang miskin.
Ya. Asalkan harta itu kalau digunakan, dia ada manfaatnya dan tidak menjadi sia-sia. Ya. Kalau menjadi sia-sia, tidak ada manfaat, maka dia membazir. Begitu juga masa, tenaga kita. Ya, hati-hati. Okeylah, kita masuk kepada belanjawan, muka surat 92. Ya, yang ini senanglah nak cerita. Ya, kalau kita ada pegawai keuangan, accountant kat sini, boleh membantu kita memahami belanjawan. Ya, belanjawan adalah satu pelan perbelanjaan, iaitu cara untuk mengimbangi wang yang kita ada dengan wang yang kita nak belanja. Selalu belanjawan ini nampaknya menjadi satu cabaran bagi kita di Malaysia. Ramai orang hidup dengan belanjawan yang tidak berhemah. Maknanya beban keuangannya itu melampaui kemampuan. Dengan gaji itu, suami isteri dia tidak sepatutnya duduk rumah dengan harga ini. Tidak sepatutnya menggunakan kereta yang berharga ini. Dan tidak sepatutnya makan minum di tempat-tempat begini sebagai contoh. Tetapi dia sudah menjadi kebiasaan hidup melampaui kemampuan. Sebab itu bila ada wabak penyakit, bencana, hilang pekerjaan, dia seolah-olah gambarannya kais pagi makan pagi. Ya, maknanya tak boleh kais, tak boleh bayar apa-apa. Sedangkan harta yang kita ada ini sepatutnya kita boleh laksaikan hutang itu sehingga selesai. Macam mana cara? Terpulang kepada kita. Jadi tak boleh selesai, tak ada jaminan untuk kita selesai, maka kita tidak sepatutnya memberi komitmen untuk hutang. Itulah syarat hutang. Bukan semua orang boleh berhutang. Bukan semua keadaan kita boleh berhutang, ya, dalam agama. Jadi macam mana hutang yang dibenarkan? Hutang yang confirm kita boleh bayar. Contohnya, beli rumah, potong gaji. Confirm boleh bayar tak? Boleh. Ada orang buat hutang pasal nak pergi buat haji. Boleh ke tak boleh? Buat personal loan, nak pergi haji. Boleh tidak? Kalau dia tak pergi pun tak apa. Sebab dia dalam kategori tidak mampu. Tapi dia nak pergi. Tak apalah. Dan dia nak buat personal loan untuk pergi haji. Boleh ke tidak personal loan itu? Pastilah yang syar'i. Ya, bukan bank yang riba dan sebagainya. Jadi dia buat loan boleh sekiranya komitmen bayaran itu jelas dan terjamin. Kalau dia buat loan nak pergi haji, dia buat loan 30,000 dengan bank. Macam mana cara nak bayar? Tengoklah rezeki lebih, kita bayar. Kalau rezeki kurang, kita tangguhlah sikit-sikit. Tapi insya-Allah habis. Macam tu. Itu tidak dibenarkan. Hukumnya tidak boleh. Tapi kalau untuk pergi haji, buat personal loan dan confirm tolak setiap bulan daripada gaji, itu boleh. Ya. Jadi, begitu juga dalam perbelanjaan lain, untuk kita nak masukkan hutang itu dalam kategori hutang yang dibenarkan dalam agama. Hutang yang kita tak ada garanti kita boleh bayar, itu bukan hutang yang dibenarkan. Sebab hutang ini benda yang asalnya tak boleh. Tapi dibolehkan dengan syarat. Tapi kita asal hutang, kita kata semua boleh hutang. Ya, dan mungkin banyak pemberi hutang pun menawarkan macam-macam intensif supaya orang berhutang. Ya, orang hutang 100,000, dia kempen lagi supaya ambil lagi 100,000 jadi 200,000. Macam-macam advantage and privilege dia bagi supaya orang berhutang. Jadi kalau kita tidak relatekan hutang ini dalam agama, maka kita kata boleh saja berhutang. Kita bukan curi duit orang, ya, kita bukan hutang yang kita bayar dengan riba. Ya, tetapi kita dalam keadaan macam mana itu? Adakah kita ada jaminan membayar? Tidak ada jaminan, maka tidak dibenarkan berhutang. Jadi balik kepada muka surat 92 ini, pelan keuangan adalah berdasarkan pendapatan dan perbelanjaan. Contoh, kita tengok jadual 3.1, antara keperluan dengan kehendak. Matlamat kita nak ada sebuah kereta.
kita memang nak kena guna. Itu adalah matlamat. Dan yang kita katakan keperluan adalah makan dan minum, kehendak ialah makan minum yang mewah di tempat peranginan. Kalau kita tengok yang kedua, okey, tadi kita ada kereta tu sebab kita nak pergi makan minum. Boleh tak? Boleh tak ada masalah. Tapi ada kereta untuk pergi makan minum di tempat yang mewah dengan ada suasana resortnya, cantiknya, makanan pun sedap dan mewahnya, itu dah jadi lebih daripada keperluan. Ya. Kemudian, memiliki sebuah rumah. Kenapa? Tempat tinggal adalah satu keperluan. Tapi memiliki sebuah rumah untuk menjadikan tempat percutian kita. Adakah dia keperluan? Dia boleh menjadi melampaui batas. Kemudian berkahwin. Ni tak boleh nak relate dengan pakaian. Macam mana ni? Berkahwin sebab nak pakai baju? Tidak. Ini dia bawa contoh semualah secara umum. Kalau keperluan itu tempat tinggal, pakaian, masa, kereta, motosikal, handphone. Handphone dulu bukan keperluan kan? Sekarang? Dengan MySejahtera, kalau tak ada handphone apa jadi? Bukan sebarang handphone. Bukan smartphone tak boleh kan? Saya jumpa ada beberapa orang makcik-makcik. Tak boleh naik kapal terbang dah sekarang. Kalau seorang-seorang. Tak reti nak scan. Bukan sepanjang masa apps dia tu dengan MySejahtera. Kan? Yang maknanya kalau kita kena tekan MySejahtera, kena begini-begini. Kadang-kadang dia disappear, kita balik semula kepada apps. Kita buka, makcik-makcik ni kata, tak boleh dah. Kena ada orang teman kalau nak naik kapal terbang. Supaya kalau telefon dia tak boleh buka, anak dia tu, macam mana tu? Jadi itu sudah menjadi satu keperluan, bukan lagi kehendak. Tapi kalau telefon mudah alih tadi, siap dengan apa dia panggil? Segala teknologi yang canggih, yang lebih daripada kemampuan, tapi kita beli juga, maka dia sudah menjadi kategori lebih daripada keperluan. Jadi berdasarkan jadual ini, kadang-kadang sukar untuk membezakan antara keperluan dan kehendak. Mungkin bagi kita satu keperluan, bagi orang lain ia adalah kehendak. Ya, mungkin kereta motosikal adalah keperluan bagi kita, tapi bagi setengah orang itu kehendak. Kalau masyarakat orang asli, dia tak perlukan kereta. Kereta tak jadi apa-apa manfaat bagi dia. Dia nak pergi kebun, tak boleh naik kereta. Dia nak pergi mana? Memburu, memancing, semua tak boleh naik kereta. Dia kena jalan kaki je. Memang jalan itu cukup untuk laluan jalan. Bukan laluan berkenderaan. Jadi pada dia, ada kereta, ada motor itu satu kehendak. Tapi bagi kita, tak ada kereta agaknya macam mana ya? Kalau saya dekat UK dulu, kereta bukan keperluan. Setiap 200 penduduk ada satu sekolah. Jadi semua orang ke sekolah jalan kaki. Bas sekolah tidak pernah ada. Jalan kaki dan selalunya mak atau ayah hantarlah. Mak hantar, ayah ambil macam tu jalan kaki. Cuma kalau waktu musim sejuk, salji tebal tak boleh lah. Tak boleh nak melangkah pun. Dia langkah, longsor licin, jatuh. Tungging-tungging atas air batu. Jadi, kereta pada mereka pada masa di sana tidak menjadi satu keperluan. Satu keperluan tak jadi. Yang penting bagi mereka adalah Wellington boot. Kasut boot. Tak ada keperluan bagi kita. Tapi kalau dia tak ada kasut boot, dia tak boleh jalan atas snow. Hari ini, mask sudah jadi satu face mask, satu keperluan. Kan kalau tidak, tak boleh pergi mana-mana pun. Pernah tak nak keluar rumah, masuk kereta, dah jalan, lupa pakai mask. Apa jadi? Tak boleh turun. Kalau dululah, kalau turun kena denda lah. Sekarang ni tak pasti.
Tapi sekarang kita boleh katakan dalam beg semua ada mask kurang-kurangnya untuk ekstra. Dalam kereta dekat dalam dashboard tu letak lagi. Kan? Dengan apa tu sanitizernya macam-macam. Jadi berbeza keperluan ini mengikut orangnya, cara hidupnya, kemampuan dirinya dan juga geografi. Ya, berbeza keperluan. Jadi apa pun yang nak kita faham di sini ialah tidak melampaui batas, itu saja. Jadi kita tak payah tengoklah muka surat 93 tu panjang lebar penerangannya, nak tunjuk contoh mana keperluan, mana kehendak. Ya, yang penting kita mengikut kemampuan diri dan kita saja yang tahu kemampuan diri kita. Jadi keperluan belanjawan ini adalah berkait dengan setiap manusia. Sesiapa saja yang mempunyai pendapatan dan perbelanjaan memerlukan belanjawan. Ya, perancangan keuangan boleh membantu seseorang membelanjakan wang untuk mencapai matlamat. Kemahiran yang diperlukan untuk membuat belanjawan boleh dipelajari dan dipraktikkan. Dan pelan keuangan ini akan membantu mengawal keuangan. Ini untuk nasihat orang-orang yang baru berkahwin sebab fik menakahat ini adalah berkaitan kekeluargaan. Ya. Jadi orang yang membina keluarga, maka perbelanjaan dia dan juga belanjawan dia pasti berbeza semasa dia bujang. Tak akan sama. Jadi kena buat. Ya, dan banyak statistik menunjukkan perceraian itu berlaku kerana masalah keuangan. Dia bersangkut dengan ketidakpandaian kita menguruskan belanjawan. Dan akhirnya retak rumah tangga dan mereka berpisah. Tik dekat borang, punca perceraian, masalah keuangan. Padahal gaji besar. Combine dua pula suami isteri. Lagilah besar gajinya. Ya, anak baru 2 orang. Apa masalah sebenar? Kita pun tengok komitmen. 2 kereta, 2 motor. 1 motor besar, 1 motor biasa untuk kegunaan biasa. 1 motor besar tu kadang-kadang lah weekend, cuti, nak pergi konvoi dengan kawan-kawan. Ya, itu satu keperluan atau tidak? Nah, tak. Jadi kenapa beli? Oh, sebab semua orang beli. Sekarang orang beli basikal RM60,000, RM70,000. Kan? Ada yang beli RM5,000, malu nak pergi naik dengan orang yang basikal RM60,000. Padahal kawan-kawan. Malu sebab orang tahu jenis kita macam ni rupa ni RM5,000 je. Orang lain semua RM35,000, RM40,000. Dah kerana itu mereka menggadaikan rumah tangga. Ha? RM5,000 pun kita sebab mentaliti kita basikal RM100 lebih. Tak boleh sampai RM1,000. Tapi memang lifestyle hari ni lah saya rasa. Dia bukan semata-mata riadah itu. Dia adalah social enjoyment yang melampaui batas. Ya, dan dia juga memudaratkan orang lain dan masyarakat. Contohnya inilah dia, orang yang tak mampu jadi satu keperluan. Jadi akhirnya tergadai rumah tangga dengan sebab perbelanjaan yang tidak berhemah. Kita yang nengok senarai itu kita rasa macam, tak faham lah macam mana. Ya, sepatutnya benda yang mudah sekali, tapi itulah realitinya. Sebab itu Allah pesan banyak kali. Kadang-kadang kita kata, kenapa Allah tekankan sangat? Ya, benda ni tak berlaku sangat pun dalam masyarakat pada masa itu. Tetapi selepas dunia ini semakin berubah, cara hidup manusia semakin berubah, baru kita faham kenapa Allah tekankan sangat jangan melampaui batas. Ya, jangan membazir, jangan kedekut dan sebagainya. Jadi, bagaimana merancang belanjawan? Saya rasa tak payah kita faham sangat di sini, kita skip sahaja. Ya, satu nasihat mungkin yang kita boleh ambil ialah katanya di sini senaraikan pendapatan dan perbelanjaan tetap, iaitu perbelanjaan yang tidak berubah. Ya, bayar kereta tetap, bayar rumah tetap, bayar nursery anak tetap, ya, bayar insurans tetap, bayar apa lagi? Apa-apa sahaja ansuran lah. Dan perbelanjaan yang lain ialah perbelanjaan yang boleh berubah, iaitu berubah-ubah pada setiap bulan. Apa dia yang berubah? Bil air, bil api berubah. Dan perbelanjaan dalam bentuk nak beli baju, nak beli kasut, nak beli tudung.
Itu yang akan berubah. Kita tak tahu jumlah. Dia mengikut apa yang kita perlu pada masa itu. Kemudian senaraikan pula apa yang dibeli dan berapa yang telah dibelanjakan. Ya, kalau orang yang tak minat angka, dia tak seronoklah buat benda ni. Tetapi bukan soal seronok. Soalnya ialah bila kita sudah menubuhkan satu institusi, kita perlu mengurus. Kalau kita bujang, kita seorang. Tak perlu pun kita mengurus. Ya, tapi kalau kita sudah menubuhkan institusi, contohnya kita sudah menubuhkan keluarga, berkahwin, itu menubuhkan institusi dah, institusi kekeluargaan. Yang bila ada anak pula, maka macam tu sudah perlu kena ada perancangan dari segi belanjawan ini. Ya, supaya walaupun kita nampak masalah ini mungkin kecil, tapi sebenarnya banyak perceraian disebabkan masalah ini. Jadi kena hati-hati. Ya, komitmen bulanan kadang nak bagi mak ayah secara tetap. Itu jadi satu komitmen. Kemudian keputusan untuk berbelanja. Kita tengok muka surat 96, insyaAllah kita habis sekejap lagi. A, B, C, D dan E. Perbelanjaan manakah yang tidak boleh dipotong? Apapun yang berlaku, dia tidak boleh dikompromi. Kemudian, berapakah perbelanjaan minimum yang saya perlukan untuk hidup? Untuk hidup ni ya, bukan untuk hidup mewah atau untuk hidup selesa, untuk hidup saja. Kemudian perbelanjaan yang mana satu ialah keperluan dan yang mana satu ialah kehendak. Kemudian apakah yang akan berlaku jika saya menangguhkan beberapa perbelanjaan? Kita kena tarik ke? Ya. Kemudian bolehkah saya membeli produk yang sama tetapi berharga lebih rendah? Itu kita kena fikir. Ada 10 jenis, 10 brand. Dia sama aja lebih kurang. Tapi boleh tak saya beli dengan kualiti yang sama tapi harga yang lebih rendah? Saya nak yang lebih rendah harganya. Kita kena selalu memilih begitu. Ada ke orang yang sengaja nak beli yang mahal? Ada. Kualiti sama semua. Tapi adalah mungkin premium AAA macam tu kan. So dia nak yang sama tetapi dia nak bayar yang harga lagi mahal. Kita pun tak tahu kenapa. Ya, tetapi kalau boleh pilih yang harga lebih rendah. Jadi itu adalah nasihat-nasihat ya, dan juga cara mematuhi belanjawan. Bayar bil dulu. Tak apalah, kita sambunglah nanti yang itu. Ya, so untuk minggu depan pula, bulan depan muka surat 96 ini cara mematuhi belanjawan. Ni kita rasa macam seronok juga ni belajar tentang nombor ni. Saya rasa kita sambunglah di situ, kita berhenti di muka surat 96 untuk kuliah yang akan datang insya-Allah. Okey, mudah-mudahan Ramadan ada kuliah tak? Ramadan dah lah ni. Oh, lepas raya. Jadi saya rasa mungkin kena adjust juga tarikh tu.